أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh jatuh kuasa Surau Ar-Rawdah, dan pada malam ini marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala diberikan kita kesempatan untuk sama-sama kita bertemu dan meneruskan perbincangan kita di dalam kitab Al-Mu'tamad fi Fiqh Syafi'i, perbincangan tentang fiqh, masih lagi di dalam bab yang pertama, iaitu berkenaan dengan taharah. Taharah. Pada siri yang lepas kita telah bincangkan berkenaan dengan jenis-jenis najis dan bagaimana cara menghilangkan ataupun menyucikan najis. Kita bincang tentang adanya sertuan, adanya sertu, adanya samak. Dalam bincang beza antara samak dan sertu. Sertu ni istilah yang disebut, yang menunjukkan bahawa basuhan 7 kali itu dipanggil sertu. Adapun samak adalah perbuatan kita membersihkan kulit binatang yang asalnya dianggap sebagai najis, namun apabila kita nak ambil manfaat daripada kulit tersebut, maka boleh dengan syarat kita bersihkan dia. Jadi cara bersihan itu disebut sebagai samak dalam bahasa kita lah. Kalau dalam bahasa Arab dipanggil dibagh, ad-dabghu, itu samak. Jadi pada kali ini kita akan menyambung berkenaan dengan najis-najis yang dimaafkan, al-ma'fu anha. Ada jenis-jenis najis yang kita bincang sebelum ni yang memang sah sebagai najis. Kalau terkena pada badan kita, maka kita kena bersihkan mengikut cara-cara yang kita sebut sebelum ni lah. Kalau najis itu najis yang kategori mukhaffafah, cukup dengan direnjis sahaja, iaitu najis kanak-kanak lelaki yang kurang daripada 2 tahun yang masih lagi menyusu ibunya. Jadi najisnya dianggap najis mukhaffafah. Jadi cara nak bersihkannya minimal dengan cara merenjiskan sahaja. Adapun najis mutawassithah, najis pertengahan, dibersihkan dengan cara mengalirkan air, maksudnya menghilangkan zat najis tersebut dan dibersihkan dengan air yang bersih, air mutlak. Kemudian najis mughalladhah yang melibatkan khinzir dan anjing, maka ini yang tersebut dibasuh dengan 7 kali basuhan. Salah satunya adalah dengan air tanah. Jadi yang ketiga ini kita akan bincang tentang najis yang dimaafkan. Maksudnya dari sudut fizikal dia dianggap sebagai najis, tetapi dia dimaafkan kalau terkena pada badan kita, maka kita dimaafkan. Maksudnya kalau kita bawa juga masuk dalam salat kita tu dianggap sah, walaupun najis tu ada. Tapi najis yang kategori yang dimaafkan ni tak adalah najis yang besar sangat, najis yang kecil-kecil saja. Baik, apa dia itu najis yang dimaafkan? Kita diwajibkan membuang sebarang najis dan menghindarinya daripada semua situasi dan keadaan. Membersihkan diri daripada najis sama ada pada anggota badan, pakaian, tempat, merupakan syarat sah salat. Ini kita maklum. Syarat sah salat adalah kita tidak berada dalam keadaan bernajis. Tidak ada mungkin dalam keadaan najis itu kena pada kulit kita, ataupun najis itu ada pada pakaian kita yang sedang kita pakai untuk salat, ataupun ada pada tempat salat kita, maka itu boleh jadi solat itu tidak sah.
Itu konsep asalnya. Walaupun begitu, Islam telah memberikan kemaafan dan pengecualian kepada beberapa najis kerana kesukaran untuk menghilang dan mengelaknya. Ini dipanggil keringanan, rukhsah, kerana ianya sukar untuk dielakkan. Semua ini adalah untuk memberikan kemudahan dan keringanan kepada penganutnya. Maksudnya umat Islam ini Allah Ta'ala berikan keringanan. Walaupun terkena najis ini, kita dimaafkan kerana sukar untuk kita kenal pasti najis tersebut. Jadi ini menunjukkan salah satu daripada konsep Islam itu, ad-dinu yusrun. Nabi kata, inna dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam itu mudah. Jangan disusah-susahkan. Ada benda yang apabila Islam berikan kelonggaran, maka kita ikut kelonggaran itu. Waktu musafir, Allah Ta'ala beri kelonggaran, boleh jamak, boleh qasar, maka kita ambillah keringanan itu. Itu dianggap sebagai satu hadiah kepada kita. Maka sama juga dalam isu najis ini, ada benda yang dianggap pengecualian. Yang pertama adalah percikan air kencing yang terlalu sedikit dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar atau dengan pandangan biasa, sama ada terkena pada badan, pakaian ataupun tempat ibadah. Kalau kita fikir secara mendalam, fikir secara logiknya, waktu kita pergi qada hajat tu, kita kencing dengan pakaian kita, mungkin kain kita, mungkin seluar kita yang masih kita tarik naik ke atas, kita senting naik ke atas tu tak tinggi sangat. Jadi waktu kencing tu, air najis yang jatuh ke tempat itu, maka dia akan ada percikan dia. Jadi secara logiknya tak jauh sangat kaki kita dengan najis tu, air kencing tu. Jadi boleh jadi najis tu terkena. Jadi kalau kita perhatikan betul-betul, memang nampak percikan kecil-kecil kan. Jadi kalau kita betul-betul nak perhatikan macam tu, memang habislah ibadah kita. Sekali pergi masuk tandas, tukar seluar baru, kan? Jadi menyusahkan. Jadi memang walaupun logik akalnya, kalau lagi-lagi kalau kita tengok, biasa kalau air itu menitik, kalau ada pantulan cahaya, kita akan nampak dia punya percikan air itu dengan lebih jelas. Kalau tengok jauh-jauh tak nampak sangat, tapi kalau perhatikan akan ada macam debu-debu berterbangan. Jadi kalau debu itu atau percikan yang kecil itu kena pada seluar, pada pakaian, kita pun bawa masuk solat, tak sahlah solat. Jadi di sini ulama kata memang itu dianggap sebagai najis, diiktiraf sebagai najis. Tetapi najis itu dimaafkan sebab apa? Sebab kita susah nak elakkan diri daripada hal-hal tersebut. Kalau kita nak cari balik tengok kat seluar kita, memang tak nampak pun basah sebab kuantitinya sangat sedikit. Jadi disebabkan sukar untuk kita elakkan, sukar untuk kita kenal pasti, maka dimaafkan. Tapi untuk langkah berjaga-jaga, kita kena ambil langkah berjaga-jaga lah. Maksudnya apa? Masuk tandas, diangkat sedikit seluar tu waktu kita qada hajat tu kan. Jagalah sekadar yang kita mampu. Tapi yang kita tak mampu tapi masih lagi rasa was-was, rasa ni kalau macam ni mesti ada yang kena ni, kalau buat andaian macam tu memang tak habis lah, kan? Jadi benda-benda begitu jangan dijadikan sebagai alasan ataupun punca untuk kita jadi orang yang was-was. Itu pertama, percikan air kencing. Sebab tu isu apabila kita kencing di tempat-tempat yang maksudnya ditandas, yang tak berapa nak bersih kan. Kadang kita masuk bukannya nak terkena najis yang kita sendiri, mungkin sebabkan ada najis yang duduk dekat tandas tu, mungkin tak mangkuk tandas tu ke, kan, pintu tandas tu ke. Sebab tu apabila kita menggunakan kemudahan awam ni, kita kena jagalah. Bukan kita seorang saja yang menggunakannya, umat Islam yang lain pun nak guna. Lebih-lebih lagi kalau diguna tu dan kemudian selepas tu dia dah pergi solat, jadi kita bertanggungjawab untuk pastikan kalau terkena najis kat situ, pastikan kita bersihkan. Jangan main tinggal macam tu. Jadi ini bukan sifat dan akhlak orang Islam. Sepatutnya akhlak orang Islam tu lebih bersih daripada orang yang bukan Islam. Sebab kita siap belajar taharah lagi, orang bukan Islam dia tak ada belajar taharah, tapi realitinya begitu, kan?
walaupun kita kata oh dia tak cebok pun, pakai tisu je. Dari sudut kita kata kaedah taharah itu berbeza lah. Tapi kalau kita masuk tandas, minta maaf kalau kita sebut kebanyakan, tak semua, ada yang bersih. Kadang pergi tempat-tempat yang memang sentiasa dikunjungi oleh orang kita, orang Islam, tapi nampak tak apa bersih. Jadi ini memerlukan kepada kesedaran. Kesedaran semua kita lah. Maksudnya apabila kita guna, kena pastikan selepas ni dimudahkan untuk orang lain pula untuk guna. Kan? Pergi RNR kan? Allah kan? Pergi RNR, pergi tempat apa, travel jauh-jauh, tempat apa, stesen minyak yang selalu dikunjungi, kan? Kadang tempat-tempat tu lagi kita selesa daripada kita pergi tempat-tempat yang kadang-kadang setengah-setengah masjid, setengah-setengah surau yang memang jarang-jarang dikunjungi, maka dia ambil tak indah tentang pembersihan tandas. Kan? Apabila ditanya kenapa, tak ada orang nak berkhidmat tu kan. Tak ada jadual yang betul. Kalau macam di shopping mall dan sebagainya, dia ada gaji, digajikan orang tertentu dan sebagainya. Tapi kalau di masjid, di surau, kadang-kadang dijadikan alasan tak ada orang kan? tak ada orang yang full time nak jaga. Jadi ini kadang-kadang menjadikan fitnah lah kepada umat Islam. Jadi perlu dijaga dari sudut kebersihan, khususnya di tandas masjid dan juga surau. Itu yang pertama. Yang kedua, darah dan nanah yang sedikit adalah dimaafkan, kecuali jika keluar dengan cara yang disengajakan, maka ia tidak dimaafkan. Darah, contohnya kalau tengah solat, mungkin dia ada jerawat kat muka, ada bisul kat tangan kan. Tengah solat tu terkena baju dia, terseret sikit, pecah dia punya bisul kan. Dia punya luka tu terkeluar nanah ataupun terkeluar darah daripada tempat luka tu. Jadi kalau keluar dengan kadar yang sedikit dan dia tak sengaja kan, maka dia dimaafkan daripada dianggap membawa masuk najis ke dalam solat. Maksudnya solat itu still dianggap sah. Dimaafkan. Dimaafkan juga darah, luka dan bisul walaupun banyak, dengan syarat ia keluar sendiri dari bahagian luka. Maksudnya tak terkena dengan baju apa, memang apa, dia ada luka. Kemudian sebelum dia pergi solat, dia dah tahu dah darah tu sentiasa mengalir. Jadi dia balut, letak ubat, balut, dia masuk dalam solat, darah tu masih lagi mengalir, masih lagi keluar. So walaupun darah yang keluar itu dalam kadar yang banyak, ia dimaafkan. Kerana memang tak boleh nak buat apa lah. Sebab itu memang luka yang dia dah balut, dia dah bersihkan. Dengan syarat kena bersihkan dulu. Sebelum nak masuk dalam solat, kalau kata kain tu, kain yang dah ada darah, bersihkan dulu. Tukar kain tu, balut yang baru, kemudian masuk dalam solat. Kalau masih lagi mengalir, maka ianya dimaafkan. Bukannya darah tersebut keluar dengan cara yang disengajakan. Itu yang penting. Bukan disengajakan. Dan dengan syarat keluarnya najis tersebut tidak melampaui ke kawasan yang biasa terkena najis, kawasan yang biasa terkena najis padanya. Maksudnya kalau sampai meleleh banyak pergi ke tempat lain tu, mungkin dia dah memudaratkan. Kalau macam tadi kita dah tahu luka kat situ, kita balut dengan kain. Salah satu dia punya fungsi dia, kalaulah darah tu keluar, dia akan meresap ke kain tu je. Maksudnya dia akan duduk di sekitar kain tu. Dia tak ada meleleh pergi ke ujung tangan, pergi ke siku. Jadi itu merebak ke tempat lain. Maka dengan adanya balutan kain tadi tu, dia membuatkan darah tu hanya terkumpul di situ saja. Kalau dah tahu, mungkin tengah solat kan, dah tahu dah kawasan ni ada nanah, ada apa, jerawat ke apa, tengah solat dia sengaja pula. Dia punya tu imam baca panjang kan, jadi dia sengaja kali pegang, pak terkeluar darah. Itu dianggap sengaja. Maka batal solat kalau ianya disengajakan. Dimaafkan okey, kalau nyamuk contoh kan, dia memang tak sengaja, luar daripada kawalan dia, memang kan, nyamuk dah gigit tangan dia, dia terkejut, dah rasa sakit tu kan, dia pun terkejut, dia tertampar tu, tengok alamak ada darah kat situ. Darah yang
yang apa, nyamuk tadi gigit dia lah, mungkin darah orang lain, mungkin darah dia, tapi disebabkan dia terkejut, dia teralih tangan dia dan terkena nyamuk tadi tu, maka itu ulama kata tidak disengaja kan. Maksudnya tak batal lah, tapi jangan sengaja pula kan. Dah tahu nyamuk datang duduk kat sini kan, maksudnya kita bagi masuk sekejap kita tampar. Itu sengaja, tak boleh. Apabila disengaja kan ada darah, maka ininya dianggap batal, tidak dimaafkan. Dimaafkan pada najis yang terdapat di kawasan istijmar, kawasan bulatan yang bulatan dubur yang diistinja dengan menggunakan batu. Ini khusus bagi orang yang beristinja saja. Ini istijmar ni maksudnya dia qada hajat, kemudian dibersihkan menggunakan batu. Jadi guna batu ni harus sekiranya tak ada air. Jadi kalau tak ada air, dia boleh qada bersihkan taharah dia tu dengan batu, istihjar, pakai batu. Nanti kita akan bincang secara lebih khusus tentang penggunaan istihjar ni. Guna batu yang ada beberapa sudut dan ada sifat-sifat dia kena batu yang kesat dan sebagainya. Jadi kalau bersihkan menggunakan batu ni, confirm lah dia tak adalah bersih sepenuhnya macam kita basuh dengan air. Jadi kalau ada lebihan-lebihan sikit pada permukaan dubur yang kita dah keluarkan najis tadi tu, maka ianya dimaafkan. Kerana kita tak boleh nak pastikan bersih betul-betul, dia bukan air. Kalau bersih dengan air, memang kita boleh yakin sampai tahap bersih lah. Tapi kalau guna batu, maka ianya diberi pengecualian, dimaafkan kalau masih lagi ada sikit-sikit. Ini khusus orang yang beristinja sahaja. Kemudian yang ketiga, tadi darah dan nanah yang sedikit. Yang ketiga, air kencing haiwan dan najisnya yang bercampur dengan biji-bijian ketika diirik ataupun dileraikan. Maksudnya ada mungkin makanan ataupun bijian ataupun buah-buahan yang mana apabila kita nak dapat hasil itu, dia ada bercampur dengan najis-najis haiwan. Begitu juga najis haiwan ternakan dan air kencingnya yang terkena susu ketika proses pemerahan dilakukan. Mungkin sekarang ni kalau kita kata sekarang ni musim durian kan, jatuh durian tu dekat tempatnya ada najis mungkin kan. Jadi najis yang terkena pada makanan itu, pada buah durian itu, tak adalah kita nak bersihkan durian tu dengan cara kita kata basuh dengan air sampai bersih. Nanti jadi merosakkan durian tu mungkin dengan cara kita basuh dengan air. Jadi bersihkan dengan cara yang biasa, itu cukup dengan kadar menghilangkan zatnya saja. Itu pun dah memadai. Satu lagi contoh, kalau macam susu, maksudnya susu lembu yang diperah kan. Jadi apabila diperah, mungkin dekat dia punya susu tu kan, keluar susu tu mungkin ada di situ najis-najis ataupun kotoran-kotoran yang ada kat situ, maka kita perah susu tu keluar, mungkin najis-najis tu, habuk-habuk tu pun termasuk sekali di dalam susu. Maka ini pun dianggap benda yang dimaafkan. Adakah susu tu kita nak buang terus? Tak boleh. Maksudnya tak perlu buang, sebab ianya dimaafkan. Kita nampak zat, nampak macam najis, macam ada ketulan sikit kan, maka kita keluarkan yang tu je, susu tu masih lagi boleh diminum. Jika sedikit dan tidak menyebabkan berlakunya perubahan pada susu tersebut, ianya dimaafkan. Kalau dah susu tu warna putih bercampur dengan ketulan tu, tengok susu tu dah tak jadi warna putih dah, jadi warna coklat dah. Jadi itu tak boleh lah nak guna kaedah dimaafkan ni. Dimaafkan kalau dalam kuantiti yang sedikit. Begitu juga najis yang terdapat pada labu susu haiwan yang diperah susunya, jika terjatuh ke dalam susu sewaktu memerahnya, itu sama. Jadi kalau tercampur sikit-sikit itu dimaafkan. Cuma sekarang ni adalah isu kebersihan, hygiene. Memang kita kena perhatikanlah benda ni dari sudut proses. Walaupun dari sudut fiqahnya ia dimaafkan, itu dari sudut hukum lah. Maksudnya minuman dan makanan itu tidak dianggap najis, tapi lebih baik kalau kita bersikap lebih pembersih. Jangan kita kata dah hukum kata kan tak haram pun tak dianggap najis, okey je lah, kita pun bersih ala kadar gitu je kan.
nak buat roti canai telur tu kan, dia tak basuh, dia main hilangkan, nampak macam ada tai ayam sikit kan, dia sapu-sapu gitu kan. Jadi tak nak lagi tu sebab dia berkait dengan makanan. Dan sebab tu kita ada konsep halalan tayyibah. Halal memang halal lah, kan, sebab dia najis dimaafkan, tapi dalam keadaan tu dia tak tayyibah kerana dia mengandungi perkara-perkara yang boleh menjejaskan kesihatan. Jadi itu pun kena jaga. Jadi sekarang ni dah ada kesedaran pun. Mungkin kalau ada tempat-tempat yang nampak tak basuh telur tu kan, mungkin ramai orang yang akan buat tindakan boikot. Pernah saya kenal satu kedai itu memang laku. Dah lama kelamaan orang tahu dia ni, dia pernah nampak telur yang digunakan tu dia tak basuh. Habis kena boikot. Lepas tu tak laku nampak dia. Jadi lepas tu baru dia mula ada kesedaran untuk basuh telur tu kan. Jadi benda-benda tentang makanan ni kita perlu rigid sikit lah, sebab dia lah benda yang berkait dengan kita makan kan, kesihatan, maka kena jaga. Baik, yang ketiga. Yang keempat, najis ikan adalah dimaafkan kecuali jika berubah air kerana najis itu. Sebab kaedah asalnya Nabi sebut tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Hidupan di lautan ini semuanya dianggap bersih. Maksudnya dia mati dalam keadaan macam mana pun kita boleh makan. Dia tak sama macam binatang di daratan, perlu kepada sembelihan sebagainya. Tapi adakah najis yang ada pada ikan ataupun ikan lah khususnya, adakah dia dianggap tak najis terus walaupun banyak macam mana pun dia tak jadi najis? Tak, dimaafkan sekiranya sedikit. Kalau sampai berubah warna, air itu dah jadi warna merah semua kan, itu dah dianggap najis jugalah. Begitu juga dengan tahi burung yang terdapat pada tempat kebiasaan burung tersebut hinggap. Macam tadi ikan tadi kan. Sebab tu dulu pernah dibincangkan isu tentang ikan apa yang dia perap tu. Kadang buat ikan kering kan, kasam, yang dia ada isu apabila dia tak potong perut dia. Potong perut tapi dia tak basuh kan. Jadi apabila dia perap, dia campur semua tu kan, letaklah cuka, letaklah apa, campur benda tu. Jadi sedangkan pada zat ikan itu dalam perut dia tu masih lagi ada kotoran, masih lagi ada darah. Jadi apabila dicampur banyak-banyak, air yang berada di sekeliling tu dah tak jadi air yang jernih dah jadi air warna merah. So dia perap lama-lama sebab letak garam nak bagi masin tu kan, ikan masin. Tapi isunya apabila itulah keadaannya, maka ulama kata yang duduk di bawah itu tak halal untuk dimakan sebab dianggap tak bersih. Yang harus dimakan adalah yang di atas sahaja. Sebab atas tu dia tak terkena darah tu kan, dia duduk ke atas. So yang terkena diperap dengan darah tu adalah di bawah. So sampai tahap tu ulama memberikan penyelesaian. Tapi yang penyelesaian yang lebih mudah adalah bersihkan dulu lah. Kan? Kalau nak diperap, nak dicampur dan sebagainya, bersihkan dulu perutnya supaya itu tadi tidak mengandungi najis ataupun darah. Tapi kalau sikit-sikit ini dimaafkan. Begitu juga burung. Burung, kalau contoh kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah kan, kadang burung pati kat situ jinak. Sebab tahu kawasan tu orang selalu berihram, orang tak memburu, tak boleh nak kacau burung-burung tu. Kalau kat sini siap kena tangkap, sembelih, bakar kan. Tapi kalau kat sana jinak. Jadi disebabkan banyak sangat dekat dengan Masjidil Haram tu, kat depan-depan tu kadang kita berjalan-jalan, jatuh tai dia. Ataupun tak jatuh pada kita pun, dia dah jatuh ke bawah, kemudian kita berjalan berseret dengan slipper kita. Mana slipper tu pula kita angkat, kita pegang bawa masuk masjid. Jadi ini yang dia katakan, tahi burung yang terdapat pada tempat kebiasaan burung tersebut hinggap, ini adalah kerana ia termasuk dalam perkara yang sukar dielakkan, yang disebut sebagai umumul balwa. Dia ada satu kaedah, kebiasaan yang sukar dielakkan. Memang dah kawasan tu memang kawasan dia, kan? Bersih macam mana pun akan datang balik, dia akan duduk kat situ. Jadi kalau terkena pada najis tu, kalau kita nampak secara fizikal yang melekat dekat baju kita, memang kena bersihkan lah.
Cuma kalau kita nak fikir secara logik, dah lalu kawasan ni mesti ada najis dia, dah duduk kat situ. Jadi jangan fikir banyak-banyak, kerana benda tu diberikan kemaafan, dikecualikan daripada dianggap sebagai najis. Contoh kalau untuk solat Jumaat solat Jumaat di Masjidil Haram ni kadang melimpah sampai keluar. Saya pernah sekali keluar lambat, sebab hotel duduk jauh, jalan tak sempat sampai, maksudnya tak sempat solat di punya dataran yang ada mozaik dia tu kan. Solat dekat luar, kat jalan. Masya Allah, tengah hari dah dengar khutbah, sujud kat jalan raya tu rasa macam Allah, menyesal aku datang lambat. Kan, penyesalan. Tapi itulah kata, sujud tu duduk di tempat jalan raya, tepi jalan gitu. Kan, kadang-kadang kita duduk kat satu sudut tu bau hancing dah. Kan, sudut bau hancing, tapi tak tahu kat mana. Kan, sudut mana yang sebetulnya. Sudah aku solat ni sah ke tak sah kan. Jadi dah memang benda yang kita tak pasti secara tepat, maka kita anggap ini bersih. Tak ada tempat yang kita pastilah. Kalau kita pasti dah nampak memang air kat situ kan, kita dah solat kat situ, terkena kat situ, tak boleh nak bersangka baiklah, memang najis lah. Tapi kalau setakat najis burung, tahi burung yang memang tempatnya kat situ, kemudian nampak macam dah kering, kemudian kita hampar pula sejadah kita kat situ, terkena sikit, maknanya dimaafkan. Yang kelima, ini jemaah yang Duyufur Rahman sedang bergegas pergi ke tanah suci haram. Jadi mungkin jemaah sini ada yang pergi ya? Ada yang dapat panggilan pergi haji jemaah sini? Tak ada lagi. Jadi kita doakanlah sama-sama, insya-Allah moga-moga yang sahabat-sahabat kita yang pergi itu dipermudahkan urusan. Bukan mudah 40 hari, 45 hari itu kan. Jadi sepanjang ibadah dia kat sana, yang paling pentinglah kita doakan, satu selamatlah. Yang kedua, Allah Ta'ala beri dia kekuatan untuk penuhi hari-hari sepanjang 45 hari itu dengan ibadah. Kadang cabaran kita duk sebut dia daripada sini kan, duk sana 45 hari, aku nak dapat khatam Quran macam-macam kan, nak dapat solat jemaah di Masjidil Haram 40 hari betul-betul. Tapi dah sampai ke sana macam-macam dia punya dugaan tu kan. Waktu azan, waktu itulah kita tengah makan, tak sempat nak pergi sana sini. Jadi kadang cabaran-cabaran ni lah kita doakan, moga-moga Allah Ta'ala memudahkan urusan awal di sana. Sebab manasik hajinya tak lama, betul-betul nak pergi melontar, pergi tawaf dan sebagainya itu beberapa hari je. Yang selebihnya itu kita doakan supaya Allah Ta'ala sama-sama beri kita kekuatan untuk beribadah. Baik, seterusnya, darah yang terpercik dan terkena pada pakaian ataupun badan tukang sembelih adalah dimaafkan kecuali jika terlalu banyak. Dah memang kerjanya hari-hari dia sembelih lembu, sembelih kambing, dia uruskan, dia lapah, dia potong daging. Tapi kalau dah memang kalau kena tu penuh badan tu kan, dah nampak penuh tu, memang tak boleh nak buat apa lah. Tapi kalau sekadar percikan darah sikit-sikit tu saja, maka dimaafkan. Ini hanya kepada orang yang memang kerja dia sembelih lembu ataupun potong daging. Sebab benda tu tak boleh maksudnya sukar bagi dia untuk dielakkan. Tapi dia ada cara yang lebih selamat. Kalau dah tahu contohnya hari tu kerja hari Jumaat, nak datang solat Jumaat selepas tu, spare lah, siap-siap pakaian kan. Dah siap habis kerja tu, tukar pakaian, pergi solat Jumaat. Tapi kena katanya, kalau itu saja pakaian yang dia ada, terkena darah sikit-sikit percikan tu, dimaafkan. Begitu juga darah yang terdapat pada daging binatang yang telah disembelih, ia juga adalah dimaafkan. Daging lembu kan, potong slice-slice kan, dah dapat daging tu, kita buat bakar, letaklah kat atas bara tu, bakar, tengok masih lagi ada darah kat atas. Nanti lama kelamaan dia akan jadi kering, tapi nampak masih lagi ada urat-urat, ada lagi basah dia punya darah dekat daging tu. Jadi itu tak boleh kita kata, ini najis ni, tak boleh makan daging ni. Sudah kan, darah yang ada pada daging itu sikit-sikit, itu darah yang dimaafkan. Cuma tak adalah kita nak pergi makan yang betul-betul masih lagi ada darah, kita terus makan mentah-mentah kan, tak boleh. Jadi kita makan
Yang dah masak cuma adalah sikit-sikit yang kurang masak, ada tempat-tempat yang ada darah sikit-sikit itu dimaafkan. Kadang kita makan ayam pun sama, kat luar nampak macam dah masak, gigit kat dalam tengok dekat tulang-tulang masih lagi merah, kadang ada dia punya darah lagi sikit kan. Maka biarlah makan ni makan najis ke apa, makan darah kan. Tak, dia dimaafkan. Okey, seterusnya yang keenam, mulut bayi yang kotor. Mulut bayi yang kotor akibat muak ataupun kerana terkena muntahan selepas menghisap susu ibunya. Mulut bayi ni kadang kita tak tahu apabila dia dah susu, dia duduk lama, dia burp. Burp tu dia keluar macam ketulan putih yang ada pada dalam, mungkin dalam halkum dia, mungkin dari perut dia, jadi keluar sikit, maksudnya di mulut dia tu ada najis lah, kita kata macam air basi lah kan. Kalau macam air kita ni tak najis kalau air tu yang duduk dalam mulut ni, tapi kalau air tu yang keluar dari dalam perut, itu yang kita sebut air basi tu kan, bau dia pun lain. Itu yang isu. AJK masjid, AJK surau tak menggalakkan tidur dalam masjid tu. Bukan sebab apa, takut apabila dia tidur dia tak boleh nak pastikan, pusing belah sini, pusing belah sini, terkeluar air basi itu di tempat dia tidur tu kan. Jemaah datang nak solat pula kat situ, jadi ada najis kat situ. Jadi boleh, tapi mungkin dengan cara yang lebih selamat lah, ada hamparan dan sebagainya, maka digunakan. Jadi isunya kat sini mulut bayi yang kotor. Mulut dia dah kotor, kemudian dia pergi isap susu dia, susu ibu dia. Jadi ibu dia ni nak pergi solat contoh kan, dah ambil wuduk kemudian nak pergi solat, anak dia menangis. Anak dia duduk relax, dah lama dah susu lama, kemudian mungkin dia burp, dia rasa tak selesa. Ibu dia datang bagi susu badan lah. Jadi tengah bagi susu tu, jadi hukum kat situ. Anak dia yang dalam mulut dia mungkin ada najis, kemudian dia hisap susu daripada ibu dia, maka walaupun kita anggap situ memang ada najis dalam mulut dia, tapi najis itu dimaafkan. Tak boleh nak kenal pasti, nak korek mulut dia, nak tengok ini najis ni, ini bukan susu biasa, ini jeluet ataupun dia punya burp tu kan, keluar daripada dalam perut. Susah untuk kita kenal pasti, maka ianya dimaafkan. Sama juga dengan air liur yang keluar dari perut orang yang tidur. Ini saya sebut tadi, air liur basi tadi tu. Bagi orang yang menghidapi masalah ataupun penyakit, sentiasa keluar air liur ketika tidur. Kan? Waktu kita tidur, keluar air daripada mulut kita. Kalau keluar air di kawasan mulut ni saja tak apa, tapi air itu yang keluar daripada dalam perut, itu yang dianggap sebagai najis. Sebab itu dalam mazhab dalam mazhab Maliki, dia ada pandangan macam mana kita nak mengukur muntah bayi itu najis ke tak najis. Jadi dia bagi panduan, kalau yang muntah itu selepas maksudnya selepas dia dah susu ibu dia, selang masanya tak lama, 15 minit, tak sampai 1 jam kan, dalam tempoh yang lama, mungkin dia tak tidur pun, dia dah golek-golek sekejap gitu je, kemudian dia burp terkeluar macam muntah. Jadi yang keluar muntah yang warna putih itu, dalam mazhab Maliki kata itu tak dianggap lagi muntah yang najis, sebab yang keluar tu masih lagi susu yang baru masuk, dia belum masuk dalam perut betul-betul lagi. Tapi kalau yang dah lama, yang 2 jam, 3 jam dah yang duduk dalam selepas dia susu, kemudian muntah yang tu, maka itu dianggap sebagai muntah yang najis daripada bayi lah. Okey, baik. Itu yang keenam. Yang ketujuh, debu-debu jalanan yang berterbangan ataupun becak yang terpercik dan melekat pada tubuh seseorang sekalipun dia merasa yakin ianya bernajis, kerana ini adalah perkara yang sukar untuk dielakkan. Debu-debu jalanan kan? Kita perasan jalan ni biasanya ada anjing lalu kan, binatang-binatang yang kritikal lah dari sudut najis kan, najis mughallazah, ataupun pernah kita nampak ada najis dekat situ, tiba-tiba hujan,
Jadi apabila hujan dia ada air-air yang bertakung. Air bertakung. So kita punya logik kita, fahaman kita, kita punya fikiran, andaian kita, oh, dah kawasan ni dah laluan binatang-binatang yang bernajis dan kita pernah nampak ada najis kat sini. Kemudian kalau hujan bertakung kat situ, adalah najis dia sekali. Jadi kalau kita lalu, kita naik motor ke, kita berjalan ke, mungkin kereta lalu, dia terpercik air daripada situ kena pada pakaian kita. Jadi itu dia punya perbincangan kat sini. Terpercik. Jadi itu dia dikatakan, walaupun sekalipun ia merasa yakin ianya bernajis, kerana ia juga dianggap sebagai sesuatu yang dimaafkan. Sebab apa? Sebab sukar untuk kita elakkan. Dan memang kita berjalan kat situ, mungkin ada percikan, kita pun tak perasan. Yang percik pada pakaian kita ni terpercik daripada lecak yang kita yakin ada najis tu ke, ataupun terpercik daripada yang tempat lain. Jadi apabila ada keraguan di situ, maka ianya dimaafkan. Kita berpegang kepada benda yang kita yakin. Jadi sama juga dengan debu jalanan. Kalau dia anggap debu-debu di jalanan ni, mungkin ada najis binatang-binatang yang duduk kat situ yang dah lama, dah kering, dah jadi ketulan batu, pasir yang keras. Maka apabila kita berjalan, dia punya debu-debu tu kena pada pakaian kita. Adakah kita anggap dia sebagai najis? Ya, dia najis, tapi ia dimaafkan sebab sukar untuk kita elak. Cuma kalau kita lah orang yang naik kereta, yang naik motor, kalau dah nampak orang berjalan tepi jalan tu kan, hati-hatilah. Kadang saya tengok, bukan tengok lah, sebab kita pernah kena. Sebab tu rasa hiba jugalah. Kena tu pula waktu nak pergi kerja. Allah. Kita naik motor, laluan motor lah kat tepi, waktu tu hujan. Baru start hujan, jadi kita nak meredah lah sikit, baru itik-itik kan. Sebab sebelum tu dah hujan lebat, dia dah slow, dah masih lagi itik-itik, kita pun lalu dengan motor. Ada dia punya lecak kat situ kan, ada kawasan air tu. Kita lalu dah ke tepi sikit. Kereta ni datang lalu, dia tak kira dah. Padahal kat sana masih lagi ada laluan. Dia nak juga lalu kat jalan tepi tu kan. Tepi betul-betul kita naik motor tu, macam kena simbah. Habis kan. Waktu tu saya berhenti motor, kan? Nak patah balik, jauh balik rumah, nak pergi ke pejabat basah koyok macam ni, lala berhenti dulu lah kan, pergi minum air dulu. Mesej dekat bos kata hari ni lewat sikit lah masuk, dah basah koyok macam ni kan. Jadi kata kalau kita perasan lah, kalau tak sengaja nak buat macam mana kan, kita maafkan je lah orang tu. Tapi kalau kita perasan, berhati-hati lah. Sebab tu dalam Islam ada adab. Dia konsep ni simple. Konsep beri salam. Nabi kata beri salam ni, beri salam kepada orang yang berada yang lebih bawah dari kita. Maksudnya kalau kita berjalan, kita beri salam pada orang yang tengah duduk. Kita naik basikal, kita beri salam pada orang yang tengah berjalan. Kita naik motor, kita beri salam pada orang yang tengah berjalan, orang tengah naik basikal. Kita naik kereta, kita beri salam pada orang yang naik motor, orang yang berjalan. Itu konsep yang atas, beri salam kepada orang yang bawah. Tapi tak adalah kita kata naik kereta sanggup buka tingkap nak beri salam orang naik motor kan. Silap-silap dia pula terkejut kita bagi salam, jadi accident lah. Jadi nak kata konsep tu, maksudnya apabila ada rasa okey, kita dah naik kereta, so level bawah lagi ada orang naik motor, ada orang naik basikal, ada orang berjalan kaki, maka kita rasa maksudnya tak pentingkan diri sendirilah. Perasaan kita rasa ada orang lain yang sama-sama menggunakan jalan raya seperti kita juga kan. Baik, jadi dari sudut hukum tadi tu, ianya dimaafkan kalau terkena sikit pada pakaian. Yang ke-8, bangkai serangga yang tidak berdarah jika terjatuh dalam air seperti lalat, nyamuk, semut dan selainnya, dengan syarat ia jatuh dengan sendiri, bukan disengajakan. Tengah dapat order, tarik, baru je sampai, lalat pula singgah kat situ kan. Singgah, mak tu masuk ke dalam orang putus angin tu. Tarik pula, kat mana? Sedap. Memang favourite, dah kena macam tu, tukar tu. Tapi kalau dari sudut hukum, air tu masih lagi boleh minum. Dari sudut hukum lah, masih lagi dia dianggap bersih. Dengan syarat seko okey lah.
Tapi kalau masuk sekaligus 10 ekor kita pun pelik kan, tiba-tiba berpakat 10 ekor masuk sekali kita tarik kan. Ini berpakat ke apa kan. Kalau tak sengaja okey, tapi kalau kita sengaja kan tak boleh, dia tak dianggap bernajis. Jatuh dengan sendiri dan bukan disengajakan, serta tidak menyebabkan berlakunya perubahan pada air tersebut. Mungkin berubah warna, asa pun dah lain, itu tak boleh lah. Sebab ada hadis, ada riwayat daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum falyaghmishu kullah, thumma yatrahhu fa inna fi ahadi janahaihi shifaan wa fil akhari da'an." Apabila lalat, jika lalat terjatuh di dalam minuman kamu, hendaklah kamu selam semuanya. Maksudnya lalat tu dah terjatuh, mungkin sayap sebelah dia terlekat dengan air kita, sayap sebelah lagi masih lagi tak kena. Maka Nabi beri panduan, selam dia masuk semua. Dari sudut logik kita, takkanlah kita nak bawa masuk kan, nak selam elok-elok kena sayap sikit je, kita nak kena selam semua. Ini panduan Nabi. Nabi beritahu kalau terkena dia jatuh dalam air, maka pastikan kamu selam dia keseluruhan. Sebab apa? Kemudian baru angkat, jangan selam lama gitulah. Itu cari penyakit lah. Selam bagi duduk kat dasar air tu kan, lama, relax kan. Tak, maksudnya selam sikit kemudian terus keluar kan. Sebab apa? Sebab salah satu daripada sayapnya ada penyakit dan salah satunya ada penawar. Jadi moga-moga penyakit dan penawar itu dibalanskan dan kita tak mendapat mudarat daripada sayap, kedua-dua sayap lalat tersebut. Sekiranya ia bernajis, nescaya Rasulullah SAW tidak memerintahkan supaya diselamkan keseluruhan. Ini istifadah daripada hadis ni. Apabila Nabi kata diselamkan, maksudnya apa? Najis tu lalat tu tak bernajis lah dalam keadaan itu. Jadi ulama buat kesimpulan, kalau tak sengaja, okey, tak bernajis. Boleh lagi nak minum baki air tersebut. Tapi kalau disengajakan, tak boleh lah. Jadi begitu juga dikiaskan daripada lalat dan semua jenis haiwan dari jenis spesies serangga yang mati dan tidak mengalir darahnya. Maksudnya jadi kecil-kecil macam tu lah. Tak adalah nak masuk kucing seekor dalam air. Kita nak buat kias dengan lalat juga tak kena. Lalat tu sebab dia punya binatang yang kecil seperti serangga. Jadi itu 8 najis-najis yang dimaafkan. Kita berhenti setakat itu dulu. Masuk waktu ke tadi? Bab yang kita akan bincang akan datang adalah berkenaan dengan kesucian sesuatu bekas dan penggunaannya. Ini berkait dengan hadis yang Nabi nyatakan, kalau bekas maksudnya jangan kamu makan daripada bekas yang diperbuat daripada emas dan juga perak. Sebab Nabi kata fa inna lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Bagi kamu di akhirat, bagi mereka di dunia. Orang makan guna bekas yang diperbuat daripada emas perak ni rasa macam mewah lah kan. Tapi Nabi bagi tahu sabar, bagi kamu tak boleh. Bagi kamu akan nikmatinya di akhirat nanti. Tapi yang boleh sekarang ni orang bukan Islam. Jadi kita akan bincang berkenaan dengan hukumnya menggunakan bekas-bekas yang berkait dengan emas dan perak. Wallahu a'lam. Qul qawli hadza astaghfirullah azim wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat astaghfirullah azim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah. Tuan-tuan, saya maklumkan sikit kalau ada cucu ke, ada anak ke yang mungkin dah hafal surah-surah, contohnya surah Al-Mulk, surah As-Sajdah, surah Al-Insan, surah Al-Waqi'ah, 5 surah Yasin satu lagi. Kita di Masjid Bandar Ciputra ada buat pertandingan esok, pertandingan hafazan untuk kanak-kanak umur 15 tahun hingga 25 tahun. 15 hingga 25 tahun. Pertandingan azan pun ada, tapi saya rasa pertandingan azan hampir penuh dah. 7 hingga 17 tahun. Tapi kalau hafazan masih lagi ada ruang. Jadi kalau yang nak berdaftar boleh
WhatsApp saya malam ni ataupun terus walk in pagi esok. Pukul 8 pukul 9 tu pendaftaran. Kalau ada lah jiran-jiran ke mana yang berminat boleh datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.